Okay, besok akan ada game Malaysia versus Mongolia iaitu friendly match football Malaysia lawan Mongolia. Match ni agak penting sebabkan kita patah balik ke Bukit Jalil. Okay, kalau korang nak tahu, our home ground iaitu Bukit Jalil under construction dan baru-baru ni dia bawa siap. Dan kalau korang tengok Bukit Jalil sekarang memang cantik gila. Lampu semua dah ada, seat semua baru, kuning hitam, tunjukkan lambang Harimau Malaya. Okay, so besok agak penting match Mongolia dengan Malaysia ni. So kalau boleh harap semua penyokong Malaysia turunlah untuk game besok. Okay, kalau pada korang yang pergi kerja ke apa, balik kerja apa semua kan, apa kata singgah ke Bukit Jalil daripada korang balik asyik buat benda sama je, balik lepak kedai mamak, minum, balik pergi mall tengok movie, benda tu banyak kali korang dah buat dah. Sekarang ni apa kata korang balik kerja, pergi Bukit Jalil tengok Malaysia lawan Mongolia. Okay, sekarang ni aku nak cakap pasal ni lah line up Malaysia lawan Mongolia ni. Dengan masa sama sekali aku nak cakap tanya pada Tan Cik Ho sebab jadi coach kita orang. Kalau korang nak tahu, Tan Cik Ho sekarang ialah coach kita. Tan Cik Ho ialah sebelum ni dia pernah jadi coach untuk Harimau Muda dan dengan coach untuk Kedah. Okay, dia dapat coach jadi Malaysia sebabkan Nelo Vingada, okay, coach lama kita, dia resign sebabkan dia ada rekod teruk, semua kalah seri sekali. So sekarang Tan Cik Ho lah ambil alih tim kita. Yang menarik pasal tim Malaysia untuk esok punya game ialah betul-betul tim yang baru. Okay, yang betul-betul dah bukan orang sama yang kita selalu tahu pasal tim Malaysia. Okay, sekarang ni kita dah ada orang baru. Banyak kepada under 23, kepada siapa yang tahu pasal Malaysia under 23, budak-budak tu dah bawa kita orang sampai ke quarter final. Okay, kita kalah dengan South Korea 2-1, tapi kita menang dengan Arab Saudi 1-0 dan seri dengan Jordan 0-0. Okay, itu memang matlamat, memang pencapaian yang bagus lah yang Malaysia pernah buat kan. Pernah ada banyak Malaysia pernah buat, tapi itu antara yang high level lah. Sebab Arab Saudi, kita kalah Arab Saudi iaitu contender World Cup. So it's a good thing for us, right? So line up ni aku cerita pasal korang yang kita akan ada ialah keeper. Okay, keeper kita ada Hafizul daripada Perak. Okay, kalau korang tak tahu pasal Hafizul dia pernah buat satu penyelamat. Tak yang case Nelo Vingada punya game lah. Game yang seri sekali saja iaitu Malaysia lawan Hong Kong. Tak silap aku time tu 1 sama. Lepas tu last minute Hong Kong dapat penalty, Aidil kena kad merah dan Hafizul selamatkan kita. Dia save penalty tu, so kita dapat draw tu. Kalau Hafizul tak save game tu, tak save penalty tu, Nelo Vingada akan ada rekod 100%. So thank you pada Hafizul, dia selamatkan career Nelo Vingada, mengatakan dia bukan 100% kalah. Dia ada satu seri je lah kan. Boleh lah. So memang tu resign. Kesian juga sebenarnya dia sebab dia baru pegang dan time tu tengah kucak-kacir. So susah untuk dia nak handle team kita. Tapi tak apa, sekarang Tan Cik Ho ambil alih. So kita tengok line up dia lah. Okay, second keeper yang ada ialah Khairul Fahmi Apek. Okay, kita semua tahu Apek punya cerita lah. Dia memang banyak berjasa untuk negara kita. Kita pun tahu dia memang gempak. Banyak dia buat gempak masa lawan Indonesia. Berapa banyak save dia buat gila babi kan. Tu Apek. Okay, lepas tu Haziq. Okay, Haziq ni pun kita tahu cerita dia masa under 20. Haziq ni keeper under 23. Okay, so masa time SEA Games kita final dengan Thailand, dia lah punca kita kalah sebab dia tertumbuk bola masuk gawang kita sendiri. Okay, sebelum korang nak kata ke apa, aku nak cakap pasal Haziq ni. Haziq ni bagus pasal dia sebabkan masa time SEA Games memang dia buat salah besar. Dia memang malu gila. Banyak orang bash dia apa benda semua, banyak orang marah dia apa semua. Dia minta maaf. Okay, dia bukan minta maaf aja, dia pergi main untuk under 23, okay, qualifying, okay, lawan dengan Arab Saudi, Jordan, Iraq dengan South Korea tu. Dia perform. Aku cakap jujur, dia perform. Dia redeem balik lah apa yang dia buat pasal lawan Thailand hari tu. Dia redeem kau-kaunya. Dia buktikan balik lah kenapa dia boleh jadi keeper. Setengah keeper, bila dia kena bash dengan penyokong, dia dah mau redang tau. Dia dah hilang akal. Dok marah penyokong. Kau tak faham lah. Kalau kau nak ni, kau jadilah keeper. Tapi Haziq ni tak. Dia professional. Dia buktikan. Ini player macam ni lah kita nak tau. Dia buktikan. Okay,
So lepas game tu, game dengan Arab Saudi dengan South Korea, dia banyak buat save. Tak silap aku, dia buat double save. Aku kagum gila bila aku tengok match-match yang dalam under 23 tu, yang qualifying tu, dia banyak save. Aku macam ada credit to you, Haziq. You know, you proven that you can be Malaysian keeper. Okay, regarding about 3 keeper ni, Hafizul, Khairul Fahmi dengan Haziq. Okay, dalam match besok, aku prefer Hafizul lah. Okay, bukan sebab aku penyokong Perak FA. Okay, sebab bagi aku, bagi Hafizul chance lah. Sebab kan Khairul Fahmi dia senior, Haziq ni pula dia junior. Okay, so Hafizul ni dia dah kat era sekarang ni. Dia tengah dalam era sekarang ni. So bagi aku, bagi dia peluang. Betul, bukan tu je, Hafizul ni bagi aku, dia punya jumping skill for keeper is very professional. Badan dia lentik semua. Dia bukan perfect, tak gempak mana. Okay, tapi boleh. Bagi aku, suruh jadi keeper untuk besok, sebagai untuk expose, supaya dia boleh polish dia punya skill. So untuk Haziq pula, dia boleh belajar pada senior-senior dia pula. Untuk Apek, yalah, Apek ni dia sebagai mentor lah. Dia sebagai idola pada Hafizul. Untuk Haziq ni supaya dia boleh bagi some tips lah. Okay, lepas tu kalau Hafizul dengan Haziq ni, bagi aku Apek ni is a good backup lah. Actually bukan backup pun, dia pun good as a first keeper juga. Okay, kita pun tahu dia memang gempak. Lagi bab-bab save penalty apa semua, banyak kali dia dah buat untuk Malaysia kan. So bagi aku Hafizul lah choice aku untuk keeper. Okay, defender. Okay, defender kita ada banyak. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ada 13. Okay, 13 defender kita ada. Okay, yang pasal defender kita ni, aku tengok line up kita semua. Lepas tu aku check, buat sikit kajian. Aku tak tahu betul ke tak, sebab aku check kat Wikipedia, aku check kat YouTube, aku just type nama dorang ni je. Okay, so tengah kita ada Kiko Insa. Okay, Kiko Insa ni dia boleh main DM juga, defensive midfielder. Lepas tu kita ada Fazli Shaz, ada JVT. Ini baru, iaitu Rawilson Batuil. Okay, Rawilson Batuil ni ialah pemain Sabah. Okay, Alhamdulillah kita ada pemain daripada Borneo, mewakili Borneo. Shout out to Borneo. Okay, so Rawilson ni dia dapat impress Tan Chee Ho lah. Lepas tu dia bukan impress Tan Chee Ho, dia impress semua penyokong Malaysia. Sebabkan masa Sabah lawan JDT, diorang cakap memang dia defend bagus lah. Aku tak tengok game tu, aku minta maaf. Tapi sebabkan match tu Rawilson tu dapat call up. Actually benda ni bagus. Kita kena highlight player-player yang main bagus. Sebab kita punya coaching minta maaf, kita punya scouting punya sistem ni tak betul lagi. So kita nak, Malaysia ni dia selalu ambil player sebabkan nama dia je, sebabkan dia selalu di highlight, selalu disebutkan, kita ambil orang tu je. Sebab tu player kita asyik sama je kan. So kita sebagai penyokong, kita boleh tunjuk highlight siapa yang power, supaya coach boleh dengar, coach boleh tengok sendiri. Okay, aku dengar penyokong Malaysia cakap pemain ni bagus, aku nak pergi check. So Rawilson ni dia dapat panggilan lah. For me, good job to you boys. Harap kau akan menyelah, perform bagus. Okay, aku harap kau dapat main besok punya game lah. Aku harap kau dapat main, sebab aku tu nak tengok. Sebab banyak orang cakap pasal Rawilson ni. Lepas tu kita ada Syarul Saad. Okay, Syarul Saad ni penyokong Perak. Aku pun tahu macam mana dia main semua. Bagi aku dia memang bagus lah. Bagi aku dia boleh main untuk defensive midfielder juga, tapi aku prefer dia main untuk defend lah. Sebab Syarul Saad ni digelarkan badak tau, sebab dia ada fizikal yang cun untuk seorang pemain pertahanan lah, untuk defend. Dia badan dia besar, dia boleh hustle dengan foreign player. Masa lawan pihak lawan, banyak striker Malaysia ni jenis import player, dia boleh defend bagus. Okay, dia boleh main body 50-50 challenge, dia boleh buat semua, memang bagus lah. Okay, itu Syarul Saad. Okay, lepas tu kita ada Irfan Zakaria, Adam Noor. Okay, Irfan Zakaria dengan Adam Noor ni aku tak kenal sangat, tapi aku tahu diorang ni pada under 23. Bila kita tahu player tu daripada under 23, okay, this is a good thing lah. Sebab kita tahu under 23 punya player memang bagus. Dia ada chemistry, diorang faham sesama sendiri. Okay, so Irfan aku kurang sikit. Tapi Adam Noor ni aku memang menarik gila. Yang lawaknya aku check kat Wikipedia, dia ni main forward, midfielder, defender. Aku tahu dia main defender sebab
Aku tengok masa game under 23 SEA Games dengan qualifying hari tu memang gempak lah dia. Bagi aku suka Adam Noah ni sebab bagi aku he's gonna be our future team leader. Bagi aku lah. Sebab aku tengok dekat back dia selalu suara. Lepas tu bila dia defend, dia ada semangatnya. Bila dia dapat defend tu orang tunjuk, aku defend power. Aku suka jenis defender macam tu. Aku tak suka jenis defender macam dah save tackle tu betul macam relax kan. Tengok macam Joe Vitters baru ni, dia defend lawan dengan apa, bukan main celebrate dengan Buffon macam score. Padahal dia defend lah. Dia nak tunjuk ada passion untuk defend, ada passion nak menunjukkan aku jaga belakang ni. You shall not pass. Okay, lepas tu kita pergi ke kanan dan kiri lah pula kan. Tadi tu yang aku cakap tu semua defend tengah, iaitu Kiko, Fazli Shaz, Raul Wilson, Syarul Saad, Irfan Zakaria, Adam Noah dengan Afiq Fazail. Okay, ada seorang yang Afiq Fazail ni dia bukan defender, dia more kepada defensive midfielder. Nanti aku cerita pasal Afiq Fazail ni. Okay, untuk defend kanan dan kiri kita, aku agak risau jugalah. Lagi-lagi back kiri kita. Okay, back kiri kita ada Adria Ong dengan Fazli Mazlan daripada JDT. Okay, dua-dua daripada JDT lah, Adria Ong dengan Fazli ni. Fazli, aku minta maaf, aku tak apa kenal sangat game kau, sebab aku pun tak apa tengok sangat game JDT. Untuk Adrian Ong, aku pernah tengok kau punya highlight benda semua. Okay, lepas tu dia ni pun tengah perborakan dalam Malaysia punya sukan lah, lagi-lagi bola sepak kita, sebab Adrian Ong ni dia kacukan. Okay, Malaysia sekarang ni duk cari pemain kacukan. So Adrian Ong ni is one of the kacukan yang breakthrough lah dekat Malaysia ni. Bagi aku tak lah, banyak orang macam dah cakap dia ni bagus sama semua, tapi bagi aku dia still basic lah to compare to our players yang lain-lain kan. Ada je yang lagi bagus pada dia, ada je yang banyak main untuk liga kita, boleh backtrack lah benda semua, boleh defend as well apa semua. Adrian Ong ni aku tengok dia more pada attacking. Dia bagus pada crossing dia memang cantik lah. Lepas tu dia punya specialty dia punya throw in. Okay, kita orang semua tahu dia boleh throw in jauh gila. Okay, dia punya throw in pun macam cross. Okay, kalau dekat gawang lah. Lepas tu itulah dia punya slide bagi aku. Kalau aku tengok highlight ialah Adrian Ong, dia punya backtrack tau, dia punya defending. Okay, kita defender ni dia mostly more pada defending rather than going attacking lah kan. Tapi kiri kanan aku faham lah dia ada overlapping semua tu kan. So Adrian Ong ni bagus lah dalam bab overlapping semua tu. Lepas tu crossing dia cun. Tapi itulah, bagi aku itulah specialty. Bagi aku dia still need to polish his skill, need to perform dululah dekat liga kita. Bukti dulu. Okay, lepas tu kita ada Fazli ni. Minta maaf Fazli, aku tak apa sure sangat macam mana permainan kau semua. Harap besok kau dah dapat peluang untuk main supaya bolehlah penyokong Malaysia tengok macam mana kau main kan. Okay, kita pergi ke kanan pula, our right back. Okay, kita punya back kanan, iaitu back kanan kita memang gempak. Tapi back kanan kita ada 3 orang je, tapi 3 gempak. Okay, kita ada Mahali, Matthew Davis dengan Kunalan. Nampak back kanan kita bukan main power kau tahu tak. Mahali, kita tahu zaman dulu masa dia bergabung dengan Wan Zaid Haikal, dia hancur Garuda, koyak Garuda punya kepak tu kau tahu tak, daripada kanan tu. Mahali bergabung dengan Wan Zaid Haikal lah. Wan Zaid Haikal mau bola, pas pada Mahali pas balik pada Wan Zaid Haikal, back in Mahali, goal. Time tu aku ada kat stadium, aku menjerit macam orang gila kau tahu tak. So Mahali dia main untuk PKNS sekarang ni. Okay, sebelum ni dia main untuk JT. Bagi aku Mahali still got it lah. Dia still boleh main. Dia memang power. Bagi aku dia still power. Dia punya crossing is on target. Dia selalu crossing straight kat kepala striker semua lah. Dia punya feeding bagus lah. Defending dia pun bagus juga. Okay, sekarang kita pergi ke Matthew David pula. Okay, Matthew David is from under 23 punya team. Okay, aku tengok dia main untuk under 23. Very consistent defender, very bagus lah. Dia defend very well, dia close dengan defender dia semua, and then dia pun boleh good crossing. Perbezaan Mahali dengan Matthew ialah Matthew is more disciplined bagi aku lah. Lepas tu Mahali bagi aku dia boleh overlap, and then dia boleh buat that nice cross. Actually both of them can do nice cross
Tapi bagi aku aku prefer Matthew lah. Sebab Matthew dia discipline. Because defender dia selalu kena defend. I'm not saying Mahali is not discipline. Cuma Mahali bila dia overlap, dia nak backtrack tu agak penat jugalah. Sebab bila dia overlap, dia memang go for it lah. Tapi Matthew Davis ni aku tengok dia overlap certain time. Dia ada discipline dia lah. Okay, itu pendapat aku. So tu Matthew. Lepas tu kita ada Kunalan. Nampak tak? Kita ada Mahali, Matthew dengan Kunalan. Kita kenal back kanan ni. Kita kenal 3 orang ni. Okay, Kunalan ni kalau korang nak tahu, dia ni wing. Dia sebelum ni dia wing kanan. So dia dah jatuh ke bawah. Dia main tu ni lah, back wing, right back lah pula kan. So actually dia bagus jugalah. Dia boleh main tu back. Dia Kunalan ni dia pernah main midfield. Dia main tu wing kan. Dia main wing. Bila main wing, dia basically this player dia understand to cross the ball or attack from the right. Okay, dia akan serang daripada kanan. So bila dia jatuh drop ke right back, so basically coach akan beritahu, okay, kau buat banyak overlap. Okay, overlap maksudnya ni lah, dia akan macam mana aku nak cakap, aku boleh tunjuk kat korang ni midfielder kanan tu ada overlap, dia boleh lari ke depan lah untuk midfielder tu fit, lepas tu dia boleh cross ke dalam, ke tengah lah. Macam tu lah. Aku tahu banyak penyokong bola tahu overlap tu apa kan. Itu Kunalan punya advantage kat situ lah. Dia memang laju, dia boleh overlap, and then crossing dia memang terbaik. Okay, lepas tu yang bagus pasal Kunalan ni, dia boleh masuk ke dalam. Itu advantage pasal dia. Dia punya disadvantage sebab Kunalan bagi aku defending. Okay, dia defend well, betul, dia discipline. Aku suka pemain India Malaysia, dia discipline. Diorang ada stamina yang tinggi, nak tahu tak? Diorang lari mata rata semua. So Kunalan dia punya defend bagus, still bagus. Tapi nak compare dengan Matthew dengan Mahali, both of them are much better in defending. Okay, Kunalan aku boleh bagi dia attacking dia much better to compare to Mahali and Matthew. Tapi sekarang ni kita cakap defend kan. So kita kena perlu ada dua benda tu. So dalam kanan ni aku lagi prefer Matthew lah. Okay, actually mana-mana pun aku tak kisah actually. Diorang tahu Mahali ke, Matthew ke, Kunalan ke, aku happy. Sebab tiga-tiga bagus. Okay, so kita pergi ke midfielder pula. Midfielder kita tak silap aku ada lebih kurang 11 tak silap aku. Okay, aku cerita korang midfielder tengah kita. Okay, kita start dengan captain kita, iaitu Syafiq Rahim lah. Okay, atau digelarkan sebagai aku tak nak cakap lah. Okay, Syafiq Rahim, dia captain kita, senior squad, memang paling senior lah. Kita pun tahu pasal Syafiq Rahim ni. Dia selalu mental dalam padang. Dia selalu marah penyokong, tak faham dia apa semua. Bukan Syafiq Rahim, bukan kita tak faham kau. Kita faham kau marah kita orang semua. Cuma kita orang marah kau, okay, bukan suka-suka. Marah sebab kadang-kadang kau buat decision teruk bila bak pass. Itu je, kita orang beritahu tu je. Tapi kau balas macam mana? Kau hilang mental, kau marah penyokong-penyokong. Jangan macam tu, Chong. Okay, kau captain. Show some class to this new player for that playing for Malaysia. You are captain. You should know your attitude. You should show them what's supposed to be a captain. Kan? Betul tak? So, kawal lah emosi tu sikit. Tak payahlah nak, haters that, haters tu. If you want to prove, actually, mana ada haters? There's no haters. Okay, kita Malaysia, kita orang ni penyokong Malaysia, nak tahu tak? Nak kena faham tak? Okay, kita orang bukan hate kau. Okay, kita orang sayang kau. Kita orang marah kau, nak kau main betul-betul. Lepas tu tunjuk karakter yang bagus bagi seorang captain. Ni kita orang marah kau tak mau dengar apa yang kita orang marah. Lepas tu kau marah kita orang balik. Apa kata kau buktikan diri kau? Okay, jadi seorang captain. Bolehlah kita orang tepuk tangan untuk kau. Syafiq Rahim, aku tahu kau power. Serius, aku cakap jujur. Bila kau main untuk JDT, kau power. Bila main untuk Malaysia, tak tahu nak cakap macam mana. Ada bagus, ada tak bagus. Terumbang ambing lah. Tapi satu benda pasal kau Syafiq, attitude. Kau selalu marah. Okay, kau marah, kau boleh menyebabkan tim Malaysia ada 10 orang saja. So, harap kau calm down dan show some captain class. Okay, tunjuk dekat budak-budak baru ni. Okay, jadi pemain Malaysia ni bukan senang sebab kita ada penyokong-penyokong yang fanatik nak Malaysia up. Okay, so kau kena tunjuk macam mana nak handle stress ni. Kau kena tunjuk dorang apa
maksud pakai baju dan dada yang kita fightkan tu. Kau macam tu. That is what captain supposed to do. Okay, minta maaf So Syafiq Rahim bagi aku he's okay lah. Okay, kita pun kenal dia pun semua. Bagi aku, untuk game besok aku harap Syafiq tak start. Bukan sebab aku tak suka dia, bukan sebab aku tak nak dia start, sebab karakter dia ke apa. Sebab bagi aku dia dah main banyak kali, dia dah tahu game tu semua. Okay, sekarang ni kita dah ada banyak player. And then Tan Ceh Ho banyak ambil player pada under 23 is good. Under 23 player banyak yang bagus-bagus, banyak yang lapar. Bak kata orang putih, they are hungry for the game. Itu yang kita nak. Okay, so banyak ada je player yang boleh ganti Syafiq. Sebab Syafiq ni dia main tengah. Kat tengah ni ada lebih kurang 6 player yang boleh cover position dia. Okay, so bagi aku Syafiq, bagi dia bench, bagi dia rehat. Okay, seterusnya kita ada Nazmi Faiz. Okay, Nazmi Faiz ni pun sama macam Syafiq. Nazmi ni dia talent. Aku cakap jujur, dia boleh control bola, dia boleh rembat bola. Tapi masalah dia attitude. Dia sikit-sikit nak gaduh, kena touch sikit dia nak gaduh, nak tunjuk berang dia. Aku tak faham dengan dia ni. You have a beautiful talent, Nazmi. Jangan buang macam tu. Kawal attitude kau. Come on lah, Nazmi. Okay, untuk Nazmi aku rasa bagi akulah, aku prefer the bench lah. Because bagi aku nak tengok player lain. And then player lain deserve lah nak bagi support kat situ. Nazmi dia dapat control temper dia, dapat control punya attitude semua, InsyaAllah lah kita boleh nak dia main lah. Okay, kita terus pada Afiq Fazail lagi. Afiq Fazail ni main defensive midfielder. Aku minta maaf lah Afiq, aku pun tak kurang kenal sangat macam mana gameplay kau. Tapi InsyaAllah harap besok kau main, so aku boleh tengok lah. So penyokong-penyokong Malaysia boleh tengok lah macam mana kau main. Okay, lepas tu kita ada Nur Azam. Okay, Nur Azam ni aku minat juga lah. Dia main untuk Pahang sekarang. Dia dah skor 2 gol untuk Pahang. Dan dia memang gempak lah. Aku pernah tengok dia main game untuk under 23. Dia ada composure lah. Dia memang midfielder yang, orang cakap midfielder lah. Dia kontrol tengah tu, dia boleh feed, dia boleh shoot bola. Bila dia shoot bola, dia tak shoot based on rembat terus. Aku tengok dia ni, bila dia shoot, dia ada jenis shooting yang placing. Dia macam pandai nak bagi curve. Dia tak ada rembat macam aku rembat lap tengok masuk tak gawang ke tak, kan. Aku tengok dia ni jenis rembat, dia tengok. So aku suka jenis yang tu. Sebab kurang nak tengok pemain Malaysia jenis rembat kat tengah tu, betul-betul jenis placing. Aku tengok Malaysia kalau rembat dari tengah, boom, tu dia macam rugby kau pergi dia. So Nur Azam ni aku harap besok dia starting line up lah. Aku minat juga dia. Okay, lepas tu kita ada Arif Farhan. Arif Farhan ni dia daripada Kedah. Aku tak apa sure sangat dia ni. Siap Arif Farhan, minta maaf juga, aku tak apa kenal sangat. Tapi harap besok kau main dan kita boleh tengok talent kau. Okay, lepas tu kita ada Nakso Insa. Okay, so kita semua, okay, korang semua nak kena tahu. Okay, ada Insa brother, iaitu Kinko Insa dan Nakso Insa ialah mixed blood Spain dengan Malaysia. So dia orang akan main untuk tim kita untuk first time. Kinko tak silap aku dia dah pernah main. Aku tak ingat Kinko ke Nakso, antara dua tu lah dia orang pernah main. Tapi sekarang ni first time lah dua-dua main untuk Malaysia. Okay, Nakso Insa ni aku pun nak tengok dia main lah. Sekarang ni kita duk nak tengok sangat kacukan. Kita duk cakap kacukan ni boleh game, ubah game semua kan. So aku harap Nakso Insa boleh. Dia pun tengah goal untuk JDT. Dia pun banyak skor untuk JDT untuk season ni. So maybe dia bagus untuk esok. Aku harap dia main untuk esok sebab aku nak tengok dia main. Lepas tu kita ada Akram. Ya, minta maaf Akram ni dia mana? Akram tengah je. Minta maaf lah Akram, aku pun tak apa sure sangat cara game kau semua. Aku pernah tengok game kau punya highlight sekali. Kau jenis memang kuat rembat tengah lah. Itu advantage kau lah. Tapi aku still tak kenal. So harap kau boleh buktikan besok punya game. Harap kau dapat main game jugalah. Okay, so kita pergi ke kanan dan ke kiri punya midfielder pula. Okay, aku start dengan kanan dulu lah, midfielder kanan ni. Okay,
Midfielder kanan kita ada dua je, iaitu Wan Zack dengan Mahali. Okay, betul tadi aku baru cakap Mahali ialah right back. Kalau korang follow Malaysia punya bola sepak, Mahali memang main right back. Tapi sekarang ni bagi aku dia memang ada berhak main untuk right wing sebab dia main crossing bagus. Okay, lepas tu dia boleh lari, lepas tu dia ada physical body juga Tapi mostly wing kanan kita Wan Zack selalu main lah. Tapi masalah dengan Wan Zack ni, dia injured prone. Okay, dia ada masalah injury, tak silap aku dia ada ACL. So aku risau pasal benda tu. Mahali is still consistent. Aku suka dia consistent. Dia still ada dia punya bakat tu. Wan Zack Haikal dia ada bakat untuk dekat wing kanan tu. Kita tahu dia selalu hancurkan defend kanan tu dengan dia punya skill, dengan kelajuan dia. Tapi dia injured prone. Aku risau bila dia main sekali, kedua, 3 game dia dah injured teruk. So bagi wing kanan ni aku prefer, macam mana pun aku prefer Wan Zack lah. Sebab aku dah biasa tengok Mahali main right back. So we need to give the right back right wing to a person that know it well lah, Wan Zack Haikal lah. Okay, kita pergi ke kiri pula. Okay, ke kiri pula, midfielder kiri kita pula. Kita ada si Sazwan Andik dengan Arif Farhan. Arif Farhan main tu wing kiri. Aku tak sure lah Arif Farhan dia main wing kiri ke midfield tengah ke. Tapi itulah, wing kiri aku tak apa sure sangat Sazwan Andik dengan Arif Farhan ni, sebab aku tak apa follow sangat dia punya gameplay diorang. Itulah midfielder kiri kita. Macam mana Bagi aku prefer Akia lah. Okay, aku agak terkejut juga bila aku tahu Akia ni main penyerang. Aku ingat dia ni wing kiri sebab selalu tengok dia serang daripada kiri. So tak apalah. Okay, midfielder kiri ni kita tengok siapa lah yang susah. Nanti aku beritahu line up yang aku prefer. Okay, so kita pergi ke striker kita pula. Okay, striker yang kita ada ialah Darren Wok, Safawi, Akia, Hazwan dan Syafiq. Okay, kita ada 4 striker daripada JDT dan 1 daripada Kedah, iaitu Akia. Okay, tadi kan aku baru cakap pasal korang Akia aku lebih prefer dia main left wing kan, sebab dia boleh main forward dengan dia boleh main midfielder. Kebanyakan coach akan taruh dia ke kiri sebab dia ni very threatening. Okay, ni aku tengah cakap pasal Akir Rashid from Kedah tau. Akir Rashid, dia ni memang talented boy lah. Okay, dia laju, lepas tu dia boleh dribble, dia punya first touch dia bagus. Memang dia boleh damage wing back kiri pihak lawan. Itu bagus pasal dia tau. Tapi slack pasal dia punya finishing. Sebab dia ni jenis laju pun. So bila nak rembat apa semua tu agak susah. Tapi dia finishing dia not that good. Tapi dia boleh finish. Okay, just not that good. Dia kena polishkan lagi lah. Okay, kalau kita nak compare dengan Hazwan, Safawi kan, diorang punya finishing lagi bagus lah kan. So Akia ni dia memang gempak lah. Aku minat cari dia main sebab dia dribbler. Okay, susah nak cari Malaysia jenis dribbler. Okay, lepas tu dia laju. Bila laju, player laju, dia senang. Kita boleh dapat free kick senang kan. So bagus lah pasal tu. Itu Akia. Okay, kita gerak kepada Darren Lock pula. Okay, Darren Lock ni bagi aku dia macam replacement untuk Mak Yo. Okay, Syahrul Yahya. Okay, Mak Yo, kalau kita kenal dia memang seorang striker, iaitu feeder. Dia feed main striker. Dia selalu akan dribble bola aku, dia akan masuk dari tepi, lepas tu dia akan feed bola ke tengah dan main striker akan cuba rembat bola tu ke dalam lah. Okay, tu Mak Yo, dia boleh dribble, dia boleh masuk dari tepi. Tapi Darren Lock aku tengok ni dia tak sehebat Mak Yo. This is my opinion lah, bagi aku lah. Okay, bagi aku Mak Yo still power daripada dia lah. Darren Lock ni aku tengok dia more kepada controlling the ball. Okay, dia boleh feed player tapi not that much tau. Nak compare dengan Mak Yo. Okay, dia tak ada nak cuba masuk ke dalam laju-laju ke apa. Dia, for me, Darren Lock ni still a lot of thing he needs to improve lah. Okay, dia dekat JDT pun dia lack of goal. So harap dia boleh polish dia punya skill lah. Okay, lepas tu kita pergi kepada Syafiq. Okay, Syafiq, minta maaf nama dia Syafiq Ahmad. Okay, Syafiq Ahmad ni dia ni orang Kedah.
Dia main untuk JDT. Ni aku pun tak apa kenal sangat dia. Game yang aku pernah tengok ialah dia lawan dengan Motong versus JDT dalam AFC Champions League. Motong trash JDT 5-2. Dia main. So aku tengok dia still learning progress. So bagi aku untuk besok punya game, aku harap dia dapat main sikit lah, supaya dia dapat polish dia punya game. Atau kita boleh tengok lah apa yang dia boleh deliver untuk Malaysia kan. Okay, lepas tu kita pergi ke Hazwan. Okay, Ahmad Hazwan. Okay, Hazwan ni aku minat dia sebab kita ingat Hazwan ni dia ambil alih bila Mak Yung dengan Safi Salih dah tak ada dah. Diorang dua dah hilang diorang punya credibility, diorang dah hilang diorang punya power menyerang. So Hazwan ni ambil alih. Okay, Hazwan ni aku suka pasal dia classic striker lah. Dia boleh one on one dengan player, dia boleh one on one dengan keeper. Dia tahu macam mana nak finish bola tu. Dia pandai bila rembat bola tu, dia pandai curve bola tu. Pandai lah, dia boleh dribble semua. Cuma dia perlu partner yang boleh fit dia. Okay, dia bagi aku dia macam Safi Salih lah, tapi version Safi dia jenis tanker tu, jenis badan kuat, jenis the body orang, lepas tu dia rembat kuat-kuat. Hazwan ni dia boleh body orang semua, tapi at the same time dia ada intelligent tactical lah. Dia bijak dalam nak control bola tu semua. Tapi slack pasal dia punya body physical is not strong as Safi Salih lah, kalau nak comparekan diorang dua tu. Tapi still Hazwan is still a good striker. Bagi aku dia good to start lah untuk Harimau Melaya. Bagus lah kita ada dia sebagai striker. And then lastly kita ada Safawi. Okay, Safawi ni minta maaf boleh pula aku ni. Okay, Safawi ni aku minat pasal dia ni sebab dia hunger. Dia ada hunger, dia ada passion. Dia macam mana nak cakap lah, kita boleh nampak dia ni betul-betul nak develop career dia sampai jauh lah. Dia betul-betul ada attitude. Bila dia score goal pun semua goal jenis cantik. Lepas tu dia tahu nak pergi mana. Dia ada determination semua. So aku glad lah Safawi ni ada. Okay, dia orang cakap pelapis lah. Kita ada someone nak ganti striker-striker kita. Kalau kita tahu Malaysia punya striker banyak tak bagus-bagus, kita tak ada siapa untuk berganti. Kalau kita tengok Liga Malaysia pun majority striker kita semua pemain import. So macam mana diorang nak nyelah kan? Tapi sahabat kita ada Safawi, kita ada Akia dengan Hazwan ni. Okay, diorang tiga ni memang bagus lah. Bagi aku Darren Lock dengan Syafiq. Syafiq aku tak tahu gameplay kau macam mana, aku minta maaf. Darren Lock, you still need to improve yourself. Try to be a creative striker that you are. Cuma kreatif lagi. Okay, so itu yang kita ada semua, kita punya list player. Okay, so aku nak sembang pasal formation untuk besok punya game lah, lawan Mongolia kan. Okay, aku tak apa tahu sangat Mongolia punya gameplay. Okay, tapi bila kita dengar Mongolia pun, kita pun tahu kita boleh lawan lah team macam ni. Sebab kita pun tak dengar sangat team Mongolia dalam bola sepak ni macam mana. Okay, player formation yang aku pilih untuk game besok ialah 1-4-1-4. Okay, macam orang cakap, aku prefer ada 4 defender, 1 defensive midfielder, 4 midfielder dan 1 striker. 4 defender, 1 defensive midfielder, 4 midfielder dan 1 striker. Okay, keeper yang aku pilih ialah Hafizul. Macam tadi aku cakap kat korang, Hafizul ni dia in this era. Lepas tu dia punya body language as a keeper memang gempak lah. Dia ada lentik dia boleh lompat atas, dia boleh dive ke bawah. And then penalty shootout pun dia agak okay juga. So bagi aku dia start. Okay, tahu aku nak compare dengan Haziq dengan Apek lah. Okay, sebab Apek senior, lepas tu Haziq junior. Haziq perlu belajar lebih. Lepas tu Fahmi boleh jadi, Apek boleh jadi ni lah guidance untuk Hafizul lah. Okay, lepas tu kita pergi ke defender pula. Okay, defender tengah. Actually kita defender tengah kita not bad actually. Kita ada Fazli Shah, kita ada Raul Wilson, Syarul Saad, okay, Adam Noor kan. Lepas tu kita ada Kiko Insa. Okay, tapi Kiko Insa aku mostly nak dia defensive midfielder lah. Okay, tak apa, kita sembang pasal defender kita. Defender kita aku prefer Fadli dengan Syarul lah. Okay, bukan sebab Dema dua orang Perak, bukan. Okay,
Fazli sebabkan dia ada experience dengan Harimau Malaya. Okay, dia ada experience, dia tahu team ni macam mana semua. So dia ada experience kat Bukit Jalil semua. Itu je aku pilih dia sebenarnya, soalan sebenarnya. Lepas tu pasal Syahrul Saad pula. Okay, Syahrul Saad, aku punya compare. Aku pernah tengok dia main macam mana. Dia punya body physical dia memang gempak. 50-50 dia boleh challenge striker, import striker. Itu yang aku suka dia. Sebab itu tugas defender. Dia kena ada body physical yang boleh defend well. Okay, bukan tu je. Syahrul Saad bila dia feeding bola ke depan pun not bad tau. Okay, baru-baru ni lawan dengan apa tadi, dia shoot daripada tengah, lagi sikit nak gol lah. Power. Okay. Okay, lepas tu kita ada Adam Noor, kan. Okay, sekarang ni aku konflik dengan Adam Noor sebenarnya. Aku suka dia juga sebab Adam Noor ni bagi aku dia future leader untuk kita lah. Dia memang masa depan captain kita bagi aku lah. Sebab aku tengok karakter dia masa under 23, dia memang betul-betul banyak bercakap, dia banyak tunjuk organize, banyak mengarah player dia semua, kan. Disiplin lah. Itulah seorang captain. Dia control orang. Dia tengok daripada bawah. Dia tengok semua orang. Dia bersuara betul apa semua. Bila dia defend apa semua, dia ada passion untuk defend semua. So itu aku suka pasal si Adam Noor. So aku ada konflik kat sini. So aku prefer Fazli dengan Syahrul. Tapi dengan masa sama, aku prefer Adam Noor main juga. Aku nak Adam Noor ada jugalah. Okay, aku tak kisahlah Fazli Syaz dengan Adam Noor ke, atau Syahrul Saad dengan Adam Noor. Tak kisah. Defender kita actually quite bagus jugalah. Okay, kita pergi ke back kanan kita. Back kanan kita aku pilih Matthew lah. Okay, Matthew sebabkan entahlah, masa aku tengok dia lawan under 23, dia disiplin lah. Dia disiplin, dia control kanan tu very well. Dia tak overlap banyak sangat. Okay, kalau kita compare dengan Mahali dengan Kunalan, diorang selalu overlap. Okay, bila dia overlap, dia banyak ambil tenaga tau. So bila dia nak kena backtrack defense tu, dia orang penat apa semua, tenaga nak bodying orang pun dah tak cukup semua. So Matthew ni dia lain. Dia ada disiplin dia. Dia tahu bila nak overlap, dia control benda tu. Okay, so aku prefer back kanan kita Matthew. Okay, so kita pergi ke back kiri kita. Ke back kiri kita, patutlah orang nak Andrew Ong sebab kita tak ada back kiri kita kurang. So bagi aku, ambillah Andrew Ong ni. Okay, dia pun boleh cross. Dia ada cross yang bagus. Dia punya throw in pun bagus. Cuma slack pasal dia backtrack dia. Defending dia aku not sure bagus ke tak. Tapi harap dia buat bagus besok lah. So good luck to Andrew Ong tomorrow game. So hopefully you're doing well. Okay, kita pergi ke midfielder pula. Okay, midfielder yang aku pilih ialah, okay, first aku pilih Kiko Insa untuk defensive midfielder. Okay, defensive midfielder ni tugas dia ialah dia banyak tugas. Dia kena defend dengan at the same time dia kena jaga midfielder. Dia mostly dia sebagai ni lah, dia perampas bola, lepas tu dia akan feed orang ke atas lah. So bagi aku Kiko Insa boleh do that job. Okay, selain Kiko Insa, Syahrul Saad pun boleh. Tapi bagi aku Kiko Insa, aku ambil Kiko Insa. Lepas tu kita punya left midfield, kiri kita pula. Kiri kita aku pilih Akia. Sebab Akia ni dia laju. Okay, dia boleh masuk dari kiri, dia boleh feed orang, dia boleh cross, dia boleh bagi kucak-kacir dekat wing kiri. So bagi aku Akia sesuai. Okay, lepas tu kita bagi ke tengah pula. Ke tengah aku pilih Natso dengan Nur Azam. Okay, Nur Azam memang aku minat dia lah. Okay, dia main untuk Pahang pun bagus. Dia main untuk under 23 pun bagus. So bagi aku dia deserve untuk start besok. Nur Azam Natso Insa, dia banyak score untuk JDT. Dia pun tengah doing well in our league. So kita taruh Natso Insa. Lagipun kita pun nak try check pemain kacukan boleh tak dia mix well dengan pemain-pemain kita dekat Malaysia ni, kan. Betul tak? So kita pergi ke wing kanan. So wing kanan aku pilih Wan Z Haikal lah. Wan Z Haikal ni power. Dia memang ada experience sebagai winger. Dia tahu macam mana nak masuk kanan tu. Dia boleh dribble apa semua. Yang aku risau pasal Wan Z Haikal, dia injured prone. Itu je. Kita tahu dia ada ACL. Tak silap aku dia ada ACL. Kalau tak ada aku minta maaf Wan. Tapi kita tahu dia injured prone. So aku risau part tu. Sebab kalau boleh aku tak nak dia
injet banyak sangat sebab dia ni ada talent, dia ada bakat. So sayang kalau injet terus career boleh end tau. So good luck Wan Zaikal, jaga diri elok, jaga kaki kau elok, okay. So striker yang aku pilih ialah Safawi. Okay, macam aku cakap Safawi ni dia nak pergi jauh. Kita nampak dia ada hungry, dia hunger for the game, dia hunger for showing his skill to the world tau. Kita boleh nampak dia nak pergi jauh dan semua tu, okay. So aku pilih Safawi lah up front. So harap besok pemain-pemain kita main bagus lah esok. So kepada korang yang tak tahu lagi, besok Malaysia dan Mongolia akan berlawan di Bukit Jalil, okay, pukul 8.30. okay, harga tiket ialah RM30. okay, banyak komplain mahal, memang mahal kalau nak bawa satu keluarga, okay. Tapi tak apa, untuk game Malaysia kita bayar mahal sebab Bukit Jalil pun dah baru, dah renovate apa semua. Tak apa, buat masa sekarang ni kita bayar apa dulu, okay. Right now is about Malaysian team. Itu je. Sekarang kita nak fokus about Malaysia punya team. Kita fokus benda tu dulu, okay. So kat situ je lah aku punya analysis and formation yang aku pilih untuk game besok. Dan harap banyak penyokong Malaysia turun untuk game besok. Balik kerja korang turun lah stadium, okay. Korang balik kerja pukul 5, pukul 6, okay, sempat 8.30, okay, daripada korang lepak dekat mamak, lepak kat mall, bila-bila boleh. Game Malaysia ni sekali-sekala ada, bila dia ada. So besok datang lah, ramai-ramai kita sokong. Selamanya Harimau Malaya. Okay, ciao bro.